A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Marilah kita segarkan jiwa kita, minda kita dengan zikrullah. Ya, sama-sama kita bermunajat. Mudah-mudahan apapun yang kita bicarakan pada malam ini insyaallah ya mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan yang sembah selain Allah. Allah maha agung, Allah maha besar. Al-Fadil pengurusi yang saya kasihi, Cikgu Zahari ya, calon kita yang kita tonjolkan dalam pilihan yang lepas di DUN Sungai Dua. Yang saya kasih barisan KKKK Desa Murni, sahabat-sahabat pimpinan PAS, keadilan dan saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu malam ini. Dan ini ceramah politik yang agak awal ya, selepas pilihan raya 13. Rata-rata tempat tak berapa nak mula lagi. Setengah tempat dia kata ini bukan ceramah politik Ustaz, dia kata ini santai. Ya, sembang-sembang politik. Dia kata ceramah, kalau ceramah ni serius. Tak sampai pukul 12 malam. Ini tak sembang-sembang politik. Tapi macam mana pun sembang politik, ceramah politik ke, apa pun bagi saya sama saja. Malah bila bicara soal agama, kita tak lepas daripada persoalan politik. Betul tidak? Politik adalah persoalan bagi kuasa kepada seseorang untuk mentadbir, untuk mengurus. Politik adalah soal memberikan amanah kepada seseorang untuk mengatur kita. Dan Islam menyebut soal amanah ini. Ya, iza dhiyatil amanah fantazirus sa'ah. Jika amanah diabaikan, tunggulah saat kehancuran. Jadi kalau orang tanya kita, apa kena-mena politik dengan agama? Mudah aja jawab dengan dia, politik adalah soal amanah. Dan Islam cukup jaga bab amanah ni. Sampai Nabi sebut, apabila kamu abaikan amanah, tunggulah saat kehancuran. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah amanah diabaikan? Nabi menjawab, apabila satu urusan diserah kepada orang yang tidak amanah. Urusan duit serah kepada penyamun. Itu yang dia pakat pulut, satu untuk engkau, satu untuk aku. Urusan ya bermakna pentadbiran. Hari ini berlakulah semua apapun yang berlaku dalam negara ini. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Puncanya apa? Sebab kita telah berikan amanah kepada orang yang tidak amanah. Ambil contoh tuan-tuan. Hari ini dia kata ada masalah ekonomi. Betul tak betul? Ada. Apa dia masalah ekonomi ini? Masalah ekonomi berlaku apabila belanja lebih besar daripada pendapatan.
yang akan mengakibatkan hutang meningkat. Cuba angkat tangan siapa yang tak ada hutang? Yang tak ada hutang? Hah? Kakak-kakak tak ada kot. Tak ada kan? Suami yang berhutang kan? Kalau tak rumah, kereta, tak kereta, perniagaan, itu ini semua ada. Ya. Dan perkara paling menakutkan hari ini, laporan terkini, jumlah hutang isi rumah seluruh negara mencecah 80 bilion, 80,000 juta. Maknanya dia hutang 100,000, dia hutang 200,000, dia hutang 300,000, hutang campur semua mencecah 80 bilion. Banyak tuan-tuan. Dan ini menakutkan, ini merisaukan. Sebab budaya hutang ini pun, ya, Islam pandang serius. Hingga Nabi ajar kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, ini doa yang Nabi ajar pada seorang sahabat. Sebab sahabat ini kata dia banyak hutang. Nabi kata, baik, hang amal doa ni, kata Nabi, pagi dan petang. Walaupun hutang kamu sebesar gunung Uhud, nescaya akan dapat dibayar. Dijelaskan apa doanya? Doa yang saya bacakan tadi. Kalau ada masih yang tak hafal, boleh dapatkan. Ada CD saya di luar nanti, CD La Tahzan. CD La Tahzan, saya kupas tentang doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat resah. 1. 2, duka cita, sedih. 3, ajas, lemah. 4, kasal, malas. 5, jubur, penakut. 6, bukh, kedekut, ya, bakhil. 7, hutang. Dan 8 adalah tekanan. Hari ini penyakit yang melanda, ya, rata-rata orang moden hari ini adalah penyakit tekanan. Dia panggil apa? Stres, tension. Ya, stres, tension. Akhirnya satu keluarga cuba nak bunuh diri. Gimana? Baca ke tak baca? Kan? Sebab terlibat dengan hutang. Ya, suami, isteri dan 3 anak. Terlibat dengan percubaan bunuh diri. Kenapa? Sebab ini tekanan hidup. Ya. Maka ekonomi kita hari ini mengalami masalah yang berat. Kenapa? Sebab urusan ekonomi kita beri kepada orang yang tidak amanah. Ada orang berdebat dengan saya dalam Facebook. Dia kata, bagilah pada siapa pun urusan ekonomi ni, memang dah teruk. Dia kata, zaman ni ekonomi meleset. Saya jawab, tidak. Punca masalah ekonomi negara kita bukan sebab ekonomi dunia meleset, tapi sebab yang menguruskan ekonomi itu tidak amanah. Mudah saja saya kata. Okey, bayangkan urusan ekonomi negara ini ditadbir oleh seorang yang kenal Allah, kenal dosa, kenal pahala, tahu surga, tahu neraka. Okey tak agak-agak? Okey tak? InsyaAllah okey. Ambil contoh Kelantan lah. Kelantan ni negeri yang paling miskin. Tetapi hutang negeri Kelantan di antara hutang negeri yang paling rendah. Selangor tak ada hutang, kita kaya. Penang habis dah kot. Ada lagi 30 juta. Tinggal 30 juta daripada berapa kita warisi? Dari 700 juta lah ni hutang. Penang tinggal 30 juta. Singapura Selangor tak ada hutang. Kedah kita berjaya reduce hutang. Kelantan minimal. Tahu tak negeri mana paling banyak hutang di Malaysia ni? Negeri UMNO. Senang jawab macam tu. Tak kira lah daripada Perlis, lajak ke Terengganu, ke Pahang, ke Johor, naik le pusing Melaka, Negeri Sembilan, menyeberang, ya,
sampai ke Sabah Sarawak, hutang mereka ada yang mencecah 5 bilion. 5 bilion. Agak-agak tuan-tuan ya. Pernah tak pemimpin UMNO ni tidur malam, dia pecik kepala, ya, dia letak tangan atas dahi dia, fikir macam mana nak bayar hutang ni? Pernah tak agak-agak? Tak pernah. Sebab bukan hutang bapak dia, ini hutang negeri, dan yang akan bayar hutang tersebut siapa? Rakyat. Sungguh. Sebab tu dia tak risau hutang. Hutang lepas tu yang akan terbeban dengan hutang itu adalah rakyat. Hutang negara mencecah 500 bilion, 500,000 juta. Zaman Mahathir hutang negara 100 bilion. Tapi nampaklah dia buat KLIA, dia buat KLCC, ya. Itu Mahathir buat kan? Kan? Mahathir kan? Jembatan Pulau Pinang Mahathir buat kan? Itu ada ni. Hutang negara 100 bilion. Mari Daulah Badawi, hutang meningkat 200 bilion menjadikan 300 bilion. Apa Daulah Badawi buat? Hah? Ada tak? Ada tak? Hah? Hah? Apa? Selain Madani itu? Tak Madani pula. Hadari itu? Apa lagi yang dia buat? Tak ada. Semuanya projek yang tak siap. Apa dia? Koridor utara, koridor timur, koridor selatan. Pasal tak ni? Projek koridor raya adalah projek Daulah Badawi. Semua tak jadi. Koridor Terengganu, Pantai Timur, ya, ada tu koridor. Itu pelancaran saja cecah 1 bilion. Lancar program tu saja. Ya. Jadi hutang meningkat zaman Daulah Badawi 200 bilion. Tak nampak apa dia buat selain yang kita teringat adalah dia lancarkan koridor raya timur, koridor raya utara, barat, selatan, dan koridor raya Sabah Sarawak. Semua tak jadi. Tapi duit sudah habis. Mari Najib, hutang meningkat lebih 200 bilion. Hari ini hutang kita mencecah 550 bilion. Apa dia buat? Selain daripada cincin Rosmah tu, apa lagi dia buat? Lembu ber-250 juta. Apa lagi? Selemas, Tujuan Ramli. Apa lagi? Saudara, paling poros sampai Mahathir teguh, pentadbiran paling poros adalah zaman sekarang ini. Ya. Mereka tak peduli, mereka sanggup berbelanja dan mereka sanggup tambah hutang negara, sebab yang akan menanggung hutang itu adalah rakyat. Bila hutang dah tinggi, ya, sebenarnya hutang ni begini. Kalau dia hutang itu dan duit yang dia hutang itu digunakan untuk manfaat rakyat, saya tak kisah. Dia hutang 100 bilion, yang digunakan untuk rakyat hanya 10 bilion, 90 bilion lagi untuk projek. Ini yang kita persoalkan dalam pentadbiran Najib. Ya. Jadi saudara sekalian, bila sudah tertekan, akhirnya duit tak ada, projek tak jalan. Ya, kontraktor UMNO, termasuk orang kawan saya, kata duit tak ada, projek tak jalan, tapi duit tak dibayar. Akhirnya apa dia buat? Tarik subsidi. Nah, inilah punca kepada masalah kita yang terbaru ini, kenaikan harga minyak 20 sen. Walaupun hanya 2 kupang, tapi dia melibatkan 4
bilion ringgit duit subsidi. 4 bilion. Tarik 4 bilion ini, 4 bilion, 4.000 juta. Kita persoalkan, dia tarik subsidi minyak, dia pergi mana? Subsidi minyak letak di mana? Bagi siapa? Dia kata, dia ambil subsidi minyak untuk agih kepada rakyat. Itu yang dia bagi BRIM. Kan? Dia bagi rebate untuk anak muda beli handphone apa semua. Kita tanya balik, berapa ramai dapat BRIM? Angkat tangan. BRIM. Ada? Ada dapat? Ada? Siapa yang tak dapat BRIM? Ada? Ada tak dapat? BRIM ini tak semua dapat. Tak sampai 1/3 rakyat yang menikmati BRIM. 4 bilion dia nak bagi BRIM. Berapa ramai yang akan dapat? Tapi kalau dia buat macam negeri Selangor, kita bagi air percuma kepada setiap rumah. Tak banyak, RM11 satu bulan. Tapi sudah berapa tahun? 5 tahun. Kalau RM11 sebulan, setahun berapa? 120 lebih. 5 tahun 500, 600. Dah 600. Dah kalah BRIM dah. Dan semua dapat. Tapi BRIM dia pilih. Ini dapat, ini tak dapat, ini dapat, ini tak dapat. Ya, sebab tu kita persoalkan. Niat dia macam bagus. Dia kata dia nak ambil subsidi rakyat, subsidi minyak 3 bilion, 4 bilion untuk diagihkan pada rakyat. Tapi cara bagaimana? Kalau dengan cara pemberian BRIM, bermakna akan ada lagi lah yang tercicir. Tidak semua akan dapat. Baik, fokus saya ialah berlaku krisis ekonomi. Puncanya sebab tidak amanah. Okey, masalah sosial. Masalah sosial hari ini jenayah lah. Ya, bunuh sana, bunuh sini, tembak sana, tembak sini, gangster sana. Ini masalah sosial. Jenayah termasuk kategori masalah sosial. Puncanya apa? Sama juga. Sebab puncanya sebab tidak aman. Orang tanya kepada saya, Ustaz, kenapa banyak sangat jenayah hari ini? Bunuh. Saya kata sebab hilang keberkatan. Sebab pemerintah zalim. Bila pemerintah zalim, maka Allah cabut keberkatan. Tanda hilang keberkatan ialah rakyat hidup tidak aman. Hari ini rumah tak kunci, berani? Tak berani. Kita duduk dalam rumah, kita kunci rumah. Apa punya kehidupan macam ni? Sungguh. Kereta letak tepi jalan, ada beg dalam. Kita pun teringat, alamak, dalam kereta ada beg. Macam aman? Hati kita sudah berdebar-debar. Silat-silat dah kena pecah, dah kena takut. Ya, di KL pantang, dia tengok ada beg dalam kereta. Dia lalu, dia nampak beg, dia ambil batu, dia pecah, dia ambil beg. Ada isi kah, tak ada isi kah, dia ambil dulu. Kalau ada, dia untung. Kalau tak ada, dia tak rugi. Sebab bukan cermin dia. Betul. Sampai pada peringkat di Gombak. Saya lepas kuliah, jamuan bising dekat luar, dekat masjid. Ya, saya ingat ada ular kah, ada orang jatuh sakit kah, apa semua. Pergi tengok apa cerita. Pak cik ni balik masjid, start kereta tak bunyi. Oh, dia kata bateri kot. Dia pun buka enjin, betul bateri hilang. Bateri kena angkat. Dia angkat bateri, bukan dia buka elok-elok. Kalau dia buka skru tu, cabut, senang juga. Kita letak bateri, sambung balik. Dah, dia guna kata tap, angkat. Nak sambung macam mana? Tapi dia rugi apa? Kalau dia nak buka, lambat lagi. Buka, makan 5-6 minit juga. Dia guna kata tap, angkat, 3 second, habis, jalan bateri. Patut dia kata senyap, dia bunyi pun tak ada. Bunyi apa bateri tak ada? Sama ada peringkat macam tu. Anak kita jalan pergi sekolah 100 meter pun kita tak rasa aman.
Sebenarnya saudara sekalian, hilang rasa aman adalah pertanda bahawa hilang keberkatan. Kalau orang tanya, adakah zaman mana yang ada orang rasa hidup aman? Masya Allah, sampai sekarang pun kita ingat lagi kisah bagaimana di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, tak ada pencuri, tak ada penyamun, kan? Kedai buka menyentuh orang, ya. Heran dia, seorang musafir datang ke Damaskus, dia tengok kedai buka, dia kata, mana tukang kedai tak ada jaga. Dia kata, kalau di negeri aku, dia kata, dah licin dah kedai ni. Dijawab oleh orang kampung, dia kata, negeri ini negeri yang berkat, negeri ini ditadbir oleh seorang pemimpin yang wara, yang adil, yang amanah. Negeri ini tak ada pencuri, tak ada penyamun. Oh, dia kata, luar biasa. Siapa yang memimpin? Umar Abdul Aziz. Dia pergi kampung, dia tengok kambing duk main dengan serigala. Dia kata, ini lagi pelik. Dia kata, di kampung aku serigala ni dah habis dah. Kambing ni dah gaib dah, habis dah dek serigala. Di sini dia kata, kambing pun aman daripada serigala. Nampak ya? Keberkatan. Bila berkat, kambing pun rasa selamat daripada serigala. Tapi kalau tak berkat, jangan kambing, lembu pun tak selamat. Itu kisah lembu tu. Jangankan lembu, anak tak selamat, isteri tak selamat, suami pun tak selamat, jiran tak selamat, murid tak selamat, cikgu pun tak selamat hari ini. Jangan main-main. Nampak tak? Semua ni pertanda hilang keberkatan. Bila kita perhalusi apa sikap Umar Abdul Aziz, ternyata dia ni bukan seorang alim, wara, adil. Dalam masa 2 tahun dia mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Damaskus. Ya, 2 tahun. Ya, masa tu Syria lah, Damaskus, Syria, Syam masa tu. Ya. Macam yang kita sedang usaha lah, tadi sebut oleh Cikgu Zahari. Ya, usaha kita untuk menghapuskan kemiskinan tegar. Ya. Saudara, saya tidak heran, ya, bagaimana saya cuba memahami, ya, hati budi Lim Guan Eng. Ya, macam mana dia boleh bagi sampai 1,300, ya, jumlah yang banyak. Ya, kita kata 500 pun cukup lah kot, sampai 1,300. Saudara, saya tak heran, sebab dia antara pemimpin yang concern, yang kaji, study tentang Umar Abdul Aziz adalah Guan Eng. Dia buat seminar tentang Umar Abdul Aziz dan dia panggil semua staf dia. Dengar tentang ciri-ciri nilai kepimpinan Abdul Aziz, dan dia berikrar akan cuba mentadbir negeri menurut contoh yang diberikan oleh Umar Abdul Aziz. Harap pemimpin UMNO tak ada lah. Malah bila Guan Eng kata nak ikut contoh Umar Abdul Aziz, ya, ada pula orang UMNO yang pertikai. Mana ada Umar Abdul Aziz, yang ada Umar Al-Khattab. Pasal pula Ustaz Lim Guan Eng pula ada cerita Umar Abdul Aziz ni macam ni. Kalau dia tak bercakap, orang tak tahu dia bodoh. Bila bercakap, itulah. Nampak? Jahil. Tapi ini realiti. Ya, bukan soal kemiskinan. Ya. Saya pergi mana-mana, orang serang. DAP ni chauvinis, DAP macam, saya kata, you bandingkan DAP dengan MCA dengan gerakan, jauh lebih baik DAP. Malah saya kata, tidak terlalu kalau saya mengatakan banding DAP dengan UMNO. Lebih baik DAP. Oh, melampau lah Ustaz. DAP ni kafir Ustaz. UMNO ni jahat pun Islam. Saya kata, saya bicara soal kepimpinan, saya bicara soal amanah. Islam tapi tidak amanah, bukan Islam tapi amanah. Di mana ada keberkatan? Yang ada amanah. Betul. Lagipun saya kata, ya, perebutan kuasa di Penang ini bukan antara DAP dengan UMNO, tapi DAP dengan gerakan dengan MCA.
Kalau di AP lawan UMNO, kita pun serba salah nak pilih siapa? Ini Melayu Islam. Dia ni Cina, Kapiak. Saya pun serba salah nak undi mana, kan? Tapi dah terang dah, di AP lawannya siapa? MCA atau gerakan? Takkan tak tahu pilih kot, kan? Timbul di mana-mana, kan? Saya kata jahat-jahat di AP yang pertama naikkan allowance guru kafar. Tak betul cikgu? Ya, naik guru kafar daripada 450 naik 700. Selangor terus naik 1000. Lah ni Selangor 1300 gaji guru kafar. Alhamdulillah. Siapa mulakan? Guan M. Ya. Bantuan bajet untuk Majlis Agama Islam, untuk agama. Zaman BN berapa? 12 juta. Sekarang dah berapa? Sekarang bajet untuk agama Islam di Pulau Pinang mencecah 64 juta. Nak kata apa? Ada tak Guan Eng curi harta rakyat? Ada? Ada tak Najib curi harta rakyat? Sebab tu saya kata, dari segi amanah. Bicara soal akidah, you never know. Kita tak tahu. Dia mengaku Islam, tapi perangnya lebih teruk daripada orang bukan Islam. Sebab tu yang nak kita tonjolkan dalam kepimpinan adalah amanah itu. Ya? Dan jika ada amanah, insya-Allah akan ada keberkatan. So masalah sosial berlaku pembunuhan apa semua sebab hilang keberkatan. Puncanya, so Umar Abdul Aziz, ya, dia selalu bangun malam. Dia menangis, dia munajat, ya. Satu malam istrinya perasan. Dia menangis, ya, dia merayu, berdoa, ya, sampai basah, ya, janggutnya, basah jubahnya. Istrinya pun pergi dekati dia, abang, kenapa menangis? Dia kata, macam mana aku tak menangis? Aku diberikan amanah untuk jaga umat. Ya, aku diberikan amanah untuk jaga rakyat. Di sana ada orang miskin, di sana ada orang yatim, anak yatim, di sana ada orang yang dizalimi. Macam mana aku tak menangis wahai istriku? Aku takut di akhirat nanti si anak yatim, si miskin, si mazlum datang kepadaku menuntut hak mereka dan aku tak mampu jawab di hadapan Allah Subhanahu. Agak-agak ada tak pemimpin hari ini yang fikir macam tu? Malam-malam nangis, besok kalau orang tuntut hak dia. Ada? Ini yang sedang kita bina, insya-Allah. Almarhum Ustaz Azizan pergi dengan kita minggu lepas. Saudara tahu, di antara benda yang dia fikir dalam benaknya, ya, apa dia? Macam mana untuk selamat daripada soalan-soalan Allah di hari kiamat. Sungguh. Sebab tu dia tegas. Ustaz Azizan almarhum seorang yang tegas. Ya, walaupun akibat ketegasannya maka berlakulah clash dengan, ya, beberapa pihak dan berlakulah krisis dalaman yang membawa kepada kekalahan kita di Kedah. Tak banyak kita kalah pun, tapi kalau soal tegas, saya setuju. Ustaz Azan, arwah Ustaz Azan seorang yang tegas, tak kompromi. So, macam juga MD Selangor kita ni. Oh, jangan main-main. Bab-bab duit, dia cukup berkira. Saya pernah menjadi pengarah penerangan di pejabat Datuk Menteri Besar. Ya. Jawatan ini, jawatan politik. Saya diambil, duduk situ. Nama jawatan tu pengarah penerangan di pejabat Datuk MB. Tak ada dalam skim kerja, tak ada. Dia create satu. Maka rapatlah kita dengan Datuk MB sebab kita duduk sepejabat dengan dia. Saya nak cerita waktu cerita. Datang seorang kawan bawa kertas projek. Ustaz, tolong panjangkan kepada Datuk MB. Saya kata tak apalah, hanglah pergi hantar sendiri. Allah, ustaz dah duduk sepejabat, takkan tak boleh tolong.
Dia kata okey. Saya pun bawa. Tan Sri, ada hajat daripada sahabat kita, sahabat seperjuangan kita, tolong Nabi, Datuk Sri, Tan Sri, kalau boleh tolong yang mana-mana. Dia pun tengok sekarang, dia tengok, dia tanya, berapa persen? Dia tanya saya, berapa persen? Saya kata saya tak ambil apa, tak ada deal. Dia tanya, apa kepentingan doktor dalam projek ini? Saya kata tak ada. Kalau tak ada, lain kali jangan panjangkan. Oh, saya serik lah. Dia terus tanya berapa persen. Kan? Mana ada kita bincang persen-persen? Tak ada. Kita niat nak tolong kawan lah. Dan kawan pun bisik kita, Ustaz, kau dapat ni Ustaz, sahabat pernam, beres. Cukup tu je. Maknanya ada tak? Ada tak? Ada lah tu. Ustaz, kalau dapat projek ni, sahabat pernam, kita tanggung, beres. Masa tu saya nak tanding sahabat pernam. Saya jaga parlimen sahabat pernam. Dalam hati kita mengharap tak? Itulah rasuah pun. Nak kata apa lagi? Kan? Kalau dapat ni Ustaz, dia tak kata 20%, 10% tak ada. Kalau dapat ni Ustaz, sahabat pernam, beres. Cukup. Kita pun panjangkanlah. Serik saya. Sebab saya bawa surat tu, walaupun dia layak, MB tolak. Sebab tak nak ada nanti timbul budaya macam tu. Lepas tu datang pula sahabat-sahabat, kan, Syekh tolong panjangkan. Saya kata gini, kalau saya yang panjang pada Tan Sri, confirm tak dapat. Kalau entah pergi jumpa sendiri, mungkin dapat. Pilih. Dia kata, Allah sombong Ustaz, takkan duduk pejabat MB tapi tak boleh tolong. Saya kata pilih. Kalau saya hantar pada Tan Sri, confirm dia tolak. Tapi kalau entah sendiri buat, hantar, mungkin dapat. Pilih. Dia kata ini soal ketegasan. Sama, ya, cukup jaga benda. Sebab tu SPRM nak cuba juga kaitkan Tan Sri Khalid ni dengan kes rasuah. Dah berapa dah? Dah 4 kali. Satu pun tak lekat. Kes lembu, kes kereta, kes kenduri, kes bendera, tak ada. Semua tak ada. Kenapa? Sebab dia tak buat. Kan? Tan Sri Azizan seorang yang cukup disiplin dalam hal ini, ya. Dan ini soal amanah, ya. Maka hari ini berlaku kepincangan, saya sebut dari bab ekonomi, masuk dah sosial, ya. Kerana hilang amanah. Dan yang paling penting saudara, bukan hanya saya melihat, ya, orang-orang politik yang tidak amanah, tetapi yang paling menyedihkan ialah wujud segolongan ulama yang tidak amanah. Ini puncak segala kehancuran. Nabi sebut sinfani minan nas, 2 golongan manusia. Kalau baik, baik umat. Kalau rosak, rosak umat. Siapa dia? Ulama dan umara. Saudara, sebut ulama ini, ya, wujud segolongan ulama yang sanggup gadai ilmu, amanah ilmu, hanya sedikit ganjaran, ya, sungguh akhirnya halal jadi haram, haram jadi halal, ya. Saya nak bawa satu contoh yang terbaru di Kedah, jiran kita, ya. Lulus satu enactment, dia panggil enactment kesalahan jenayah syariah, ya, bulan lepas, dalam DUN, sedang DUN yang lepas. Tetapi, ya, dalam surat khabar dia tak kata enactment kesalahan jenayah syariah. Dalam surat khabar dia lapor enactment anti Syiah. Ada dengar tak? Enactment anti Syiah. Saya akan sebut kemudian benda itu, ya. Saya bila baca surat khabar, tak silap saya sinar, enactment anti Syiah lulus. Adun BN sokong, adun PR menentang. Saya terus tangkap. Saya kata ini ada muslihat jahat. Ada muslihat jahat, ya. Bila kita baca surat khabar, headline bunyi enactment anti Syiah lulus, adun BN sokong, adun PR menentang. Apa yang ada kepala kita? Adun PR Syiah. Betul tak tahu?
Kalau mereka tak Syiah, kenapa mereka bantah? Betul tidak ni? Ini yang kita dapat. Saya pun dapat satu SMS dari kawan. Ustaz, baca tidak laporan dalam sinar? Saya kata baca. Kenapa dia kata? Kawan-kawan di Kedah tolak enakmen anti Syiah. Dia ni Syiah ke Ustaz? Ini kawan ni. Saya kata sabar dulu, kita cek. Ya, saya pun telefon kawan-kawan. Ya. Saya beritahu, bukan enakmen anti Syiah. Yang sebetulnya enakmen kesalahan jenayah syariah. Di dalamnya ada satu peruntukan bahawa menganut faham Syiah di negeri Kedah adalah satu kesalahan jenayah syariah dan hukumannya penjara. Ada. Saya tanya dengan mereka, awak hampa tak sokong? Baguslah tu. Dia kata, itu bagus tak? Tapi banyak lagi yang lain merapu. Contoh, minum arak di negeri Kedah adalah satu kesalahan, hukumannya RM3,000. Faham? Agak-agak kalau hampa semua ni YB lah. Setuju tak? Setuju tak? Minum arak denda RM3,000. YB setuju? YB? YB setuju? Setuju? Ya, katalah ni sidang Dewan Undangan Negeri Kedah. Saya Datuk Speaker. Ini semua YB. Saya ada satu usul nak bentang, nak minta persetujuan YB semua. Setuju atau tidak? Minum arak di negeri Kedah kita haramkan. Siapa minum arak denda RM3,000. YB setuju? YB? Setuju tak? Tak setuju. Kenapa tak setuju? Bukan itu jawapannya. Kita tak setuju sebab RM3,000 denda itu merubah hukum yang Allah tentukan dalam kes minum arak. Kes minum arak adalah kes hudud. Hukumannya sudah tetap. Sebat 80 kali. Tidak boleh diubah. Tiba-tiba dibincang dalam Dewan Negeri. Setuju RM3,000. Setuju bermakna merubah hukum Allah. Merubah hukum Allah maknanya kapiak lah. Baik, saya nak sebut peranan ulama. Mana ulama UMNO tak cerita benda ni? Sepatutnya ustaz-ustaz UMNO ni bagi tahu, Datuk Seri, Mukhris Datuk Seri. Datuk Seri, ini hudud Datuk Seri, tak boleh bincang dalam Dewan Undangan Negeri. Dah tetap. Kan? Adun-adun UMNO dia pun tak tahu. Pak Ibu sedap dia aja minum arak RM3,000. Dia ingat hebat sangat dah tu. Padahal ni merubah hukum Allah. Persoalan saya, mana pergi ulama-ulama UMNO? Takkan nak jawab itulah ketetapan Allah. Macam kes minyak naik kan, ketetapan Allah, qada dan qadar. Nak jawab macam tu? Tak boleh lah. Ketetapan Allah adalah hudud. Apa-apa kesalahan di bawah hudud tak boleh bincang. Yang boleh bincang ialah kesalahan di luar hudud. Contoh, anak lawan mak bapak. Hukumnya haram tak? Haram. Hukumannya ada tak dalam Quran? Tak ada. Bila tak ada hukuman dalam Al-Quran, boleh dibincang dalam Undang-Undang Negeri. Okey, kita masuk dalam akta kesalahan, enakmen kesalahan jenayah syariah. Anak yang lawan mak bapak adalah satu kesalahan jenayah syariah di Kedah ini, dan hukumannya penjara, hukumannya rotan, hukumannya kerja khidmat masyarakat, apa-apalah. Ini boleh. Mana-mana kesalahan yang bukan di bawah hudud boleh dibincang dalam Dewan Negeri. Tapi arak tak boleh. Arak, curi, zina, tuduh zina, rompak sambun, tak boleh. Sebab hukumannya sudah tetap. Persoalan saya, mana pergi ulama-ulama UMNO? Ini soal amanah. Ya. Tapi saya nampak akhir-akhir ini memang banyak fitnah, ya, kembali kepada para ulama lah.
saya terbaca hadis Nabi SAW. Di akhir zaman nanti dia kata, ya, di akhir zaman nanti Islam hanya tinggal nama, Quran hanya tinggal tulisan. Masjidnya hebat tapi tak ada hidayah, tak ada orang. Sejahat-jahat makhluk yang ada waktu itu adalah ulama'nya. Dari mereka datangnya fitnah, kepada mereka kembalinya fitnah. Saya nak bagi contoh macam mana fitnah kembali kepada para ulama. Fitnah datang dari ulama dan kembali kepada ulama. Baik, kes Ratu Cantik. Dulu ada satu fatwa keluar, wanita Islam tidak boleh terlibat dengan Ratu Cantik. Betul? Ingat zaman bila tu? Zaman almarhum Dato' Ishak Bahrum. Okey? Almarhum dah dia. Baru-baru ni Kak, depa nak buat Ratu Cantik. Depa menghadap mufti. Ni organizer ni jumpa mufti, nak merayu. Tok Mufti, kami minta kebenaran nama-nama tersebut, nama-nama berikut, tolong benarkan masuk Ratu Cantik sebab mereka ni berpotensi untuk menang dan boleh mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Macam kita lah pergi haji, disuruh pakai baju Melayu, bersampin, bersongkok sebab nak mempromosikan pakaian kebangsaan. Mujur tak jadi? Jadi ke tak jadi? Ya, baik. Mufti jawab apa? Dia datang merayu. Mufti jawab apa? Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Mufti kata tak boleh. Kenapa tak boleh Tok Mufti? Mufti jawab, sebab fatwa dah keluar, wanita Islam tak boleh terlibat dengan Ratu Cantik. Dia bertanya lagi, tapi kenapa tak boleh? Mufti pun jawab, sebab pakaian tak senonoh, dedah aurat, tayang body, naik atas pentas. Jawapan Mufti, okey ke tak okey jawapan tu? Macam okey, tapi sebab jawapan ini, dia tanya balik, Mufti, baiklah, kalau itu tak sopan, macam mana dengan sukan? Yang gimnastik, gym rama, sama tak pakaian mereka? Malah mereka tanya, kami Ratu Cantik pakai baju mandi bikini tu, kami jalan sopan, catwalk. Tahu catwalk? Tahu? Jalan kepit. Sopan lah tu dia kata. Tapi yang sukan ni, yang gimnastik, gym rama ni, dia pakai baju mandi, dia lentik sana, lentik sini, tekang sini. Betul tak? Hang tengok ke tak tengok? Kan? Ternampak. Ternampak. Samalah kita. Saya pun ternampak juga, ternampak. Lepas tu saya pejam mata, buka-buka, ada lagi. Gitu ceritanya, tak sengaja sebenarnya. Kalau tanya pengurusi, ternampak juga. Baik. Tahu Mufti jawab apa? Yang itu saya tak tahu. Subhanallah. Boleh jawab? Bolehkah seorang Mufti jawab tak tahu? Mana ilmu dia? Kan? Sepatutnya dia jawab. Itu pun haram juga. Cuma saya tak boleh cakap. Kenapa? Bos saya tak bagi. Sepatutnya dia lepaslah bola ke orang lain. Tidak. Itu saya tak tahu. Ini yang saya kata, dari ulama datangnya fitnah, kepada ulama timbulnya fitnah. Sungguh bila berlaku tu, depa datang, depa jumpa Mufti, depa bukan kosong, depa dah standby dah. Mufti jawab macam ni, hang tanya macam ni. Ya, Mufti jawab macam ni, hang kona macam ni. Punya kona. Akhirnya Mufti jawab, aku tak tahu. Mana boleh aku tak tahu? Hang ada ilmu, hang ada jawatan. Hang diangkat sebagai Mufti untuk jaga hukum agama. Macam mana? Yang itu tak boleh, yang ini boleh. Padahal yang ni lagi teruk dia punya persembahan. Ini betah ni saya tengok. Betul. Tak ada teruk sangat, kan?
Teruklah juga. Yang bina badan, laki-laki yang bina badan pakai seluar dalam ya. Apa hukum tu, bro? Haruskah makruh? Hah? Haram? Boleh jadi mufti. Nampak? Jadi ini soal amanah. Tugas kita ya, bila kita terlibat dalam perjuangan ini, saya satu je. Di mana-mana saya kata, tugas kita bukan hanya sekadar nak rebut kursi, tapi kita nak kembalikan amanah kepada orang yang amanah. InsyaAllah tuan-tuan, sungguh Selangor berada dalam trek yang benar. Alhamdulillah, bertambah kursi DUN kita 8 dibanding dengan 2012, 2013 tambah 8 kursi. Penang tambah berapa? Tambah 1. Ada penambahan kan? Bermakna we are on the right track. Soal amanah ya, ini kita kena jaga insya-Allah kan? Jadi bila kita bicara macam ni ya, saya tak tahulah UMNO ni dia punya otak mungkin dah gelap sangat. Dia kata kalau bagi siapa pun dia kata serupa kan? Bagilah siapa pun serupa, cuma sebab PR tak menang lagi, jadi boleh cakap macam-macam. Dah menang besok serupa aja dia kata. Kita jawab dengan tegas, tidak serupa. Dulu kita bercakap, sekarang kita ada contoh. Selangor contoh, Penang contoh, Kedah contoh. Cuma kita ada masa dalaman di Kedah, perpecahan dalaman Syiah. Kita terima hakikat itu faktor kekalahan kita di Kedah ya. Terengganu kita juga ada masalah sikit hari itu ya. Tetapi kita sudah berikan contoh yang terbaik untuk rakyat menilai, dan ini akan kita lakukan insya-Allah. Saudara sekalian ya, persoalan kita ya, apakah tidak ada pemimpin Melayu Islam yang baik yang boleh menggantikan Najib? Adakah tak? Nak kata belambak tu saya tak pernah, tapi ada. Tidak adakah wanita solehah nak menggantikan First Lady Rosmah? Tak ada kah? Ini belambak. Ini belambak. Semua ni boleh jadi First Lady ni. Betul. Buat apa kita nak pertahankan Melayu jahat ni? Itu persoalannya. Sampai peringkat kita dengan UMNO ni kita tanya, yang hendak pertahankan Najib ni kenapa? Oh, dia patriotik. Dia patriotik. Tahu tak bapak dia tentera Jepun? Hamba tahu tak? Bapak Najib tentera Jepun. Ho. Tapi lah ni cikgu dulu ngajak apa? Subjek apa? Sejarah. Bagui. Ngam betul. Saya sembang dengan cikgu sejarah. Ini otai sejarah. Cikgu sejarah ni sekarang pening. Ustaz, dia kata, macam mana kita nak bagi tahu budak-budak bahawa penjajah tu jahat? Ya. Sebab lah ni budak-budak confuse. Penjajah ni jahat ke baik? Kalau kita tanyalah umumnya, penjajah ni British penjajah kan, Portugis, dan kita siapa lagi jajah kita? Belanda, lagi Jepun. 4 bangsa pernah jajah kita. Saya nak mana ni kepastian, penjajah ni baik ke jahat? Jahat ya? Baik. Kalau penjajah jahat, komunis lawan siapa? Lawan penjajah. Selalu. Komunis lawan penjajah, betul? Kalau penjajah jahat, komunis baik, sebab dia lawan penjajah. Oh, tak boleh. Komunis jahat. Kalau komunis jahat, penjajah baik. Nampak tak? Sebab komunis tak lawan dengan kita tau. Komunis tak lawan rakyat.
Komunis lawan penjajah British. Cikgu sejarah, ini bukan bidang saya ni, saya kena rujuk cikgu sejarah ni. Betul. Sebab itu satu ketika ada usaha untuk mengatakan bahawa kita tidak pernah dijajah. Ada dengar berita itu? Oh, British datang untuk mengurus negara kita. Baik. Kalau British datang mengurus, dia baik ke jahat? Dia baik. J.W.W. Bush di Pasir Salak bunuh Datuk Maharaja Lela bunuh J.W.W. Bush di Pasir Salak. Maharaja Lela ni baik ke jahat? Baik. Kata tadi British baik, dia tolong kita, urus kita. Nampak? Confused. Jepun baik ke jahat? Jahat. Tapi Bapak Najib masuk Jepun. Akhirnya timbul cerita Bukit Kepong. Mereka serang balai polis. Siapa jahat? Polis ke yang menyerang? Jawab betul. Lepas ni kita tanya cikgu sejarah. Rakyat serang balai polis. Siapa jahat? Ingat, rakyat bukan serang polis Melayu Diraja. Rakyat serang British. Polis itu polis British. Yang menentang ini tujuan dia untuk menentang British penjajah. So, siapa jahat? British jahat, polis jahat. Tapi polis Melayu. Maka kita kena berani. Cikgu sejarah, kita kena berani bercakap. Sebab tu kita kata, yang mempertahankan kepentingan British waktu itu dipanggil apa? Tali barut penjajah. Betul tidak? Maka polis-polis British adalah tali barut penjajah. Maka pejuang-pejuang seperti siapa nama tu yang apa putra-putra apa tu? Mat Indra Putra pula, itu filem apa? Mat Indra ni baik ke jahat? Baik. Sebab polis jahat. Polis tu jahat sebab dia tolong British. British tu penjajah. Penjajah tu jahat. Ada. Pening dah. Akhirnya seorang murid tanya betul-betul. Ya. Ustaz, budak SPM. Kalau dalam sejarah dia kata, kita disuruh ulas tentang penjajah. Kita nak kata mereka ni baik ke jahat? Saya kata kalau hang nak dapat markah banyak, hang kata dia baik. Tapi kalau hang nak amanah kepada perjuangan bangsa, mereka ni jahat. Kalau British baik, Mak Saleh, Mak Kilau, Ramal Limbong, Tok Janggut, Bustama, semua ni baik ke jahat? Satu je cara kita nak betulkan balik sejarah ni. Apa cara? Tukar pemerintah. Tukar silibus tak jadi bang. Celaru habis. Tukar silibus tak jadi. Cikgu setuju? Cikgu sejarah bagus. Tapi zaman-zaman Cikgu Zahari ngajar, tak timbul lagi kesan ni kot. Lah ni je yang celaru ni. Kan? Akhirnya dah komunis jahat sebab lawan British. Habis pejuang-pejuang Melayu jahat sebab lawan British. Punya takut Abu Mayat pun tak boleh masuk Malaysia. Aduh, Abu Mayat lebih dahsyat pada dadah. Saudara sekalian, tugas kita pulihkan kecelaruan ini.
Selagi kita tak dapat ambil alih kuasa, payah kita nak buat. Makinlah makin celaru. Ya. Saya bila orang timbulkan isu British, penjajah, lawan penjajah, komunis, Jepun, habis celaru. Bila keluar gambar, ya, Bapak Najib pakai uniform tentera Jepun, confirm celaru. Confirm celaru. Saya ingat Najib pun, macam mana bapak aku masuk tentera Jepun? Masuk tentera Jepun maknanya jadi tali barut Jepun. Tu je. Kita dok kata Jepun jahat, Jepun jahat. Sempat zaman Jepun, dok. Sempat zaman Jepun. Umur berapa? Tapi sempat zaman Jepun lah. Jahat tak Jepun ni? Jahat tak? Jahat lah? Jahat lah? Jahat lah? Jahat lah? Bapak Najib jahat lah? Tu je. So, cukup. Ya, lama-lama kan saya punya di confuse lah. Jadi, so kita teruskan perjuangan kita, balik kepada track kita. Kita nak kembalikan amanah kepada orang yang amanah. Itu saja insya-Allah. So teruskan, ya. Insya-Allah, seperti kata Tok Ketua Umum Parti Keadilan, Ketua Umum Panggang Parlimen, tidak hari ini, besok. Tidak minggu ini, minggu depan. Tidak bulan ini, bulan depan. Tidak tahun ini, tahun depan. Tapi lawan tetap lawan. Insya-Allah. Semoga Allah berkati majlis kita. Syabas, tahniah lah. Ini bukan ceramah politik, ini sembang politik. Tak boleh serius sangat. Ya, sembang politik. Jadi balik ni yang ada Facebook, teruskan kita sambung cerita dengan Facebook. Ya, ada Facebook kan? Balik ni buat satu soalan. Siapa jahat? British ke komunis? Tengok depa komen macam mana. Kalau British jahat, komunis baik. Kalau komunis jahat, British baik. Kalau British baik, pejuang-pejuang Melayu kita semua jahat. Cikgu sejarah jawab. So terima kasih banyak-banyak. Tadi di masjid ada saya bawa produk apa ni, CD Zikir Munajat. Ada 4 CD saya, CD Zikir Munajat, CD Maksurat, CD La Tahzan dan CD Rintihan Taubat. Ada yang tanya sebab dia tak bawa duit di sana tadi. Ada lagi di belakang sana sebelum berhajat, ya. Zam-Zam pun ada, Zam-Zam. Produk Habatus Sauda, dan istimewa saya bawa produk daripada Ma'had Tahfiz An-Naim Kuala Ketil. Ya, kopi Habatus Sauda campuran madu, badam, kismis. Ya. Ada di luar sana, boleh membeli sambil beramal, ya, untuk Ma'had Tahfiz An-Naim Kuala Ketil. Tak jauh, ya, dari sini. Saya dah pergi tadi ambil kopi lagi. Saya bantu mereka, mereka ada dekat 400 pelajar di sana, dan kita bantu mereka dengan projek ekonomi, insya-Allah. Juga ada minyak wangi kasturi, ya, kasturi putih, kasturi kuning. Bolehlah dapatkan sebagai kenang-kenang kita, insya-Allah. So terima kasih banyak-banyak atas kesempatan ini. Ya, makan mustahab, dah makan tadi nasi kandak. Nasi kandak nama tu? Nasi kandak nah. Tu makan mulai tersandak. Ya. Dia tak, kalau mari piring tak kena nasi kandak, tak salah. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ya, semoga Allah berkatilah majlis kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah majlis kami, ampunkan dosa kami, tunaikan hajat kami, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami, luaskan rezeki kami, sembuhkan penyakit-penyakit kami. Ya Allah, satukanlah saf perjuangan kami, menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kezaliman dan kebatilan. Ya Allah, bantulah kami untuk memberikan amanah kepada mereka yang amanah, untuk melihara hak dan mencegah yang batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Majlis ucapkan terima kasih kepada Fadil Dr. Fazrul Amin yang telah menyampaikan ceramah santai beliau sebentar tadi. Dan kalau tuan-tuan berminat untuk mendengar lagi ceramah,
saya alu-alukan insyaAllah 3 minggu lagi kita dengar di Sungai Limau. Sungai Limau. InsyaAllah reda kata belah Sungai Limau InsyaAllah saya jangka 3 minggu lagi lah. Mungkin dia calon dan budi dalam masa 3 minggu. Ya, saya jangka lah, cakap saya lah, tapi takkan jauh, takkan lari jauh. Jadi sekarang itulah majlis kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang turut hadir. Dan marilah kita tangguh majlis kita dengan tasbih al-farah dan surat al-Nas. Sekianlah wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.